Penggunaan katil ICU cecah 97%. Fasa 4 program imunisasi diaktifkan, kawal kluster tempat kerja. Baik, salam hormat dan salam sejahtera. Ini Berita Wilayah edisi 14 Jun 2021 bersama dengan saya, Raido Robin, dan hari ini saya bersama dengan rakan jurubahasa isyarat iaitu Hafidah Awaludin. Jadi terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Dan seperti biasa, lintas langsung negeri-negeri bakal mengambil tempat. Beni Samaring di Bumi Kenyalang dengan antara fokusnya, Sarawak perlukan lebih ramai petugas kesihatan bagi mencapai sasaran 60,000 dos vaksin sehari. Dan selepas itu, seperti biasa juga kita ke negeri di bawah Bayu dengan antara tumpuannya masyarakat disaran derma darah bagi pastikan bekalan pesakit sentiasa mencukupi seketika nanti bersama dengan Syahrizam Awang. Dan akhir sekali kita bersama dengan Samsia Samsi dengan antara laporannya MSUMC Shah Alam sedia tambah secara berperingkat jumlah dos vaksin untuk perkembangan semasa dari negeri Selangor. Jadi terus setia bersama kami dalam Berita Wilayah. Baik, kita ke laporan seterusnya untuk waktu ini. Baik, kita akan juga bawakan pada anda selain daripada perkembangan negeri-negeri tersebut, kita bawakan dengan laporan ini. Pecah masuk, samun tapak binaan dan rumah contoh ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Modus operandi kumpulan geng bai yang berjaya dibongkar pihak polis dalam dua serbuan sekitar daerah Melaka Tengah. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Azfanizar Ahmad berkata, tangkapan pertama dilakukan pada awal pagi 3 Jun lepas di Taman Desa Cheng Perdana dan 3 individu ditahan. Tangkapan kedua dilakukan setengah jam kemudian di sebuah hotel di Batu Berendam yang membawa kepada penangkapan ketua kumpulan bersama teman wanitanya. Pam air, set mesin gerudi, pembersih hampagas dan set penghawa dingin antara peralatan yang dirampas. Modus operandinya, mereka akan pergi ke tapak binaan ini, pecah masuk dan ambil barang-barang, terutamanya melibatkan peralatan-peralatan binaan, jentera-jentera kecil yang mereka boleh, serta bahan-bahan binaan yang mana ada permintaan dari pasaran. Hasil tangkapan kumpulan ni, geng bai ni, sehingga kini pihak polis IPD Melaka Tengah berjaya menyelesaikan 9 kes yang mana melibatkan kumpulan ini. Mereka disyaki aktif bermula pada tahun lepas lagi, iaitu pada permulaan PKP 1.0. Dalam sidang media di IPD Melaka Tengah, beliau berkata hasil semakan mendapati kesemua suspek termasuk wanita berkenaan mempunyai rekod jenayah lampau dan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Padah perbuatan 8 remaja menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya. Kesemua mereka yang berusia 16 hingga 25 tahun ditahan dalam Opsamseng jalanan di Kampung Kuala Merah, Kuala Ketil dekat Baling Kedah lewat petang semalam. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Syamsuddin Mamat berkata, pihaknya telah mengeluarkan 22 saman atas pelbagai kesalahan trafik. Sebuah motosikal turut disita. Selain saman trafik, kesemua individu terbabit
terbabit turut dikompaun RM2,000 setiap seorang di bawah Peraturan 16, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit nombor 2 2021 atas sebab keluar rumah tanpa alasan munasabah. Pihak polis akan terus menjalankan operasi bagi membentras samsing jalanan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Ibu bapa turut dinasihatkan memastikan anak-anak masing-masing tidak terlibat dengan budaya samsing jalanan dan mengawasi pergerakan anak-anak supaya terus kekal di rumah bersesuaian dengan tempoh PKP. Orang ramai juga disaran melaporkan aktiviti samsing jalanan dan perbuatan jenayah kepada pihak berkuasa untuk tindakan. Dalam usaha mengawal kluster tempat kerja, fasa 4 program imunisasi COVID-19 kebangsaan melibatkan sektor ekonomi kritikal diaktifkan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata fasa 4 itu yang merupakan fasa kawalan wabak akan dimulakan di kawasan industri yang beroperasi semasa pelaksanaan sekatan pergerakan penuh sehingga 28 Jun ini. Fasa kawalan wabak melibatkan sektor ekonomi kritikal yang menjadi asas tulang belakang kepada pembangunan ekonomi kita. Tindakan ini penting untuk kita mengimbangkan hidup, lives and livelihoods. Jika kita lihat pada data COVID-19 harian juga, setakat semalam, sebanyak 11 kluster baru tempat kerja yang dilaporkan daripada 15 kluster baru keseluruhan yang melibatkan bilangan kes aktif sehingga hampir 200 kes. Sebab itulah kita telah buat keputusan untuk memastikan bahawa fasa kawalan wabak ini digerakkan secepat mungkin di kalangan kluster-kluster ataupun di kalangan industri untuk memastikan bahawa kluster tempat kerja dapat kita kawal untuk membendung penularan wabak COVID-19. Dia menyatakan demikian merujuk data COVID-19 semalam iaitu 11 daripada 15 kluster baharu direkodkan adalah kluster tempat kerja. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI katanya akan menyelaras pusat pemberian vaksin PPV industri bagi proses vaksinasi untuk sektor perkilangan. Sebanyak 30,000 dos vaksin disediakan untuk pihak industri pada bulan ini tidak termasuk di Sarawak. Sebelum ini, Terengganu antara 4 negeri yang dilapor merekodkan jumlah pendaftaran penerima vaksin COVID-19 terendah di negara ini. Dan sehingga hujung Mac lepas, hanya 153,911 atau 20% sahaja dicatatkan mendaftar menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Bagaimanapun, jumlah itu terus meningkat sehingga lebih 47% dalam tempoh 2 bulan. Laporan Norazila Matsani. Peningkatan itu didorong oleh usaha pelbagai pihak bagi memastikan sasaran 80% imuniti kelompok mampu dicapai akhir tahun ini, menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Ahmad Amzad Hashim. Kurang kemahiran menggunakan aplikasi MySejahtera antara penyumbang kepada kadar pendaftaran rendah. Sebab kita faham di Terengganu ni masalah MySejahtera ni orang tak berapa pandai. Jadi apa yang kita buat dengan kerjasama semua adun, semua JPKK di seluruh Parlimen Kuala Terengganu, saya percaya di parlimen lain pun buat perkara yang sama. Kita bagi contact number. Jadi dia perlu hantar maklumat yang asas kepada contact number yang berkenaan dan mereka yang akan key in. Inisiatif dan tanggungjawab golongan muda terutama anak-anak dalam sesebuah keluarga juga memainkan peranan. Kita bincang bersama untuk daftar semua sekali macam mak, ayah, harap dapat date yang sama lah. Memang saya tak pernah pakai sejahtera. Pasal telefon saya pun yang tak canggih macam normal biasa punya. So harap anak ajalah daftar tu semua. Mak saya ni saya daftar untuk mak saya dekat MySejahtera sebab mak saya tak ada telefon, orang tua kan. Jadi dia pun memang nak sangat dah sebab dengan keadaan sekarang selagi abah baru ni pun cocok dah. Memang dia tanya sama bila. So alhamdulillah dalam masa seminggu kot saya daftar untuk dia, dapat dah. Alhamdulillah. Mak pun kan nak suka. Mak pun suka. Dia tak marah. Cuma dia kata kenapa dah daftarkan? Nantilah orang pergi vaksin dulu. Tapi kenapa kita nak nantikan orang sedangkan kita boleh protect diri kita dulu. So macam itulah caranya saya motivate mak saya slow and then saya bagi cerita-cerita yang positif. Apa kebaikan dia, apa gunanya vaksin ni, kenapa kita
keluar ambil vaksin. Susah juga nak terima vaksin kan. Lepas tu pujuk-pujuk je, khabar. Lepas tu tunjuk lah dekat, banyak kan sekarang dekat Twitter, dekat Instagram lah ke orang tunjuk pasal kebaikan vaksin kan. Pujuk-pujuk je, lepas tu dia nak. Tu mari kat hari ni Alhamdulillah. Usaha golongan muda itu seharusnya dipuji kerana dapat menyegerakan usaha pemberian vaksin. Memberi impak yang sangat positif pada program ni dan pada warga MICE itu sendiri. Dalam masa yang sama, warga muda walaupun dia orang datang bukan masanya lagi, bukan turn dia orang lagi untuk cucuk, dalam masa yang sama dia orang pun boleh nampak dia punya environment tu macam mana nak faham proses-proses pemberian vaksin ni. Ketika ini, kadar penggunaan vaksin di negeri ini adalah yang tertinggi dalam negara. Ini kerana keseluruhan 183,700 dos dibekalkan kepada Terengganu, 92.8% sudah digunakan. Laporan Nur Azila Muhammad Sani untuk berita RTM. Bagi memastikan kelancaran pemberian vaksinasi, Hospital Pakar KPJ Pahang berhasrat mendapatkan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan NGO atau perseorangan untuk bersama-sama mengendalikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Ia berikutan pemilihan hospital itu sebagai salah satu hospital yang bertindak sebagai pusat pemberian vaksin hospital swasta PPVHS di Pahang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Pakar KPJ Pahang, Yasir Arafat Ishak, kerjasama itu mampu meningkatkan lagi kelancaran proses pemberian vaksin di hospital berkenaan. Mungkin saya bercadang untuk bekerjasama dengan mungkin NGO ataupun ketua kampung ke orang setempat yang boleh bantu. Kita nak kena, sebab ini kerja ni kita kena buat sama-sama, kena bantu. Sebab selagi kita tak dapat vaksin jumlah yang ramai, kita semua akan bergantung pada ini kan, akan terkesan. Jadi kita semua kena sama-sama bekerjasama memastikan jumlah vaccination tu bertambah, meningkat. Itulah. Untuk permulaan, 200 dos suntikan sehari akan diberi kepada mereka yang berada dalam senarai Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dalam pada itu, hampir 80% penerima vaksin memberi sambutan yang menggalakkan dengan menghadiri temujanji pemberian vaksin COVID-19 di hospital ini. Beliau turut menyelitkan nasihat agar orang ramai sentiasa membantu pasukan barisan hadapan untuk tidak menyebarkan berita tidak benar yang boleh menggugat ketenteraman. Janganlah bercakap. Ya? Jangan sebarkan benda-benda yang boleh meruntuhkan semangat para pekerja di frontliner. Sebab itulah cara nak bantu. Kan? Sebab dengan kata-kata yang negatif ni menimbulkan kegusaran dalam masyarakat. Orang akan risau, orang akan takut, orang akan jadi masalah jiwa. Itu satu lagi benda yang saya rasakan. Dalam keadaan pandemik ni kita kena jaga jiwa masyarakat. Tambahnya, seramai 120 kaki tangan bersama 4 pegawai perubatan terlibat bagi menjayakan program yang berlangsung ini. Di Perak pula, masyarakat orang asli di Pos Dipang Kampar pula menyatakan kesediaan untuk menerima vaksin COVID-19. Rata-ratanya senada dengan menerima suntikan vaksin COVID-19 itu lebih memberi keyakinan untuk menjalani urusan harian walaupun berada jauh di pedalaman. Pengurusi Pos Dipang, Asri anak lelaki Dabek berkata, rata-rata penduduk telah menyatakan persetujuan untuk mengambil vaksin. Saya melihat pada zaman sekarang inilah kita perlulah mengambil vaksin sebab sekarang ini penyakit makin lama makin meningkat ya. Jadi perlu, tak ada apa-apa yang kita perlu buat, hanyalah untuk vaksin lah yang dapat membantu kita dan masyarakat kita untuk memulihkan keadaan di negara kita lah. Aku rasa eloklah sebab apa? Sekarang kita tak tahu lagi kan, penyakit ni baru berubah-ubah. Pasal kerana daripada luar kan. Kalau dalam kampung ni kita tak ada apa lah kan. Tapi orang luar ni takut kita banyak pergaulan kan. Jadi bagus juga aku rasa macam itulah. Sementara itu, seorang lagi penduduk Alang, anak lelaki Bah Aun Yang berharap lebih banyak penerangan mengenai kepentingan vaksin dapat disampaikan kepada mereka.
saya merayu semua bangsa orang asli lah, bangsa Semai ke, Tamia ke, Temuan ke, Jakun ke, wajib lah. Sebab ini satu tanggungjawab kita untuk jaga kesihatan. Janganlah mendengar kata-kata orang. Terdahulu, penduduk di penempatan ini serta 4 lagi kampung menerima sumbangan bakul makanan melibatkan 551 ketua isi rumah. Majlis penyampaian disempurnakan Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri yang juga Adun Tualang Sekah, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi. Sebuah lagi pusat pemberian vaksin di Perlis beroperasi hari ini. Pembukaan PPV Dewan Warisan Negeri itu juga berikutan peningkatan pendaftaran penerima vaksin di negeri itu yang sudah mencapai 54.55% atau 102,656 penerima. PPV berkenaan berkeupayaan memberi sehingga 800 dos suntikan sehari. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam, Dr. Muhammad Safi Ismail, pembukaan PPV tambahan bagi membolehkan sekurang-kurangnya 80% daripada keseluruhan 188,200 penduduk bagi fasa kedua divaksinasi menjelang akhir tahun ini. PPV Dewan Warisan Negeri sebagai sokongan tambahan kepada 2 PPV sedia ada, iaitu PPV Dewan 2020 dan Dewan Seri Melati yang boleh memberi hampir 2,500 suntikan sehari dalam melancarkan proses pemberian vaksin. Selain PPV awam, 3 klinik swasta dan sebuah pusat perubatan swasta serta unit vaksinasi bergerak membantu usaha berkenaan. Tapi kita ada isu buat masa ini ialah mengenai warga emas. Saya kita dapati tak semua lagi warga emas yang mendaftar. Saya rasa mungkin orang ada masalah dari segi tak ada internet line, tak ada line, lepas tu bergantung pada anak-anak. Jadi kita akan ada satu keadaan lain dengan kerjasama kerajaan negeri untuk memastikan mereka yang belum lagi mendaftar, warga emas ni, kita dapat daftar dan beri suntikan secepat mungkin. Dr. Muhammad Safi'i ditemui di PPV Dewan Warisan Negeri Kangar bagi melancarkan proses vaksinasi terbabit. Lebih 100 petugas kesihatan negeri digerakkan selain bantuan 42 sukarelawan Malaysia Vaccine Support Volunteers MyVac Negeri. Lagi 128,912 dos vaksin COVID-19 diberikan di seluruh negara semalam. Ia merangkumi 102,208 dos pertama dan 26,704 dos kedua. Keseluruhannya 4.49 juta dos vaksin telah diberikan. Berikut data harian dan pendaftaran vaksinasi COVID-19. Situasi semasa COVID-19 dalam negara. Kes baharu mencatatkan penurunan hari ini dengan merekodkan 4,949 kes berbanding 5,304 kes semalam. Selangor masih merekodkan kes baharu tertinggi dengan 1,523 kes. Diikuti Sarawak dan Kuala Lumpur masing-masing 744 dan 503 kes. Berikut statistik kes harian mengikut negeri. Bilangan pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 yang diperoleh daripada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Perkhidmatan Hospital di seluruh negara menunjukkan tren peningkatan bermula April lepas, iaitu 6,751 kes kepada 30,287 kes pada Mei. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata peningkatan kes bagi kedua-dua kategori tersebut dijangka meningkat bulan ini memandangkan setakat semalam terdapat
terdapat 22,857 kes direkodkan di seluruh negara. Pesakit kategori 4 adalah mereka yang memerlukan oksigen, manakala kategori 5 adalah pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan. Berikutan situasi melibatkan kategori 4 dan 5 itu, Datuk Seri Dr. Adham pada sidang media mengenai perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Putrajaya bersama dengan Menteri Penyelaras Program Khairi Jamaluddin berkata, kapasiti penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU kini mencapai 97%. Keseluruhan di ICU adalah sebanyak 1,767 dan bilangan pesakit yang berada di ICU termasuk Hospital Angkatan Tentera ialah seramai 1,161 untuk kes-kes COVID-19 probable atau suspected, dan daripada kedudukan pesakit di ICU tersebut, seperti saya maklum tadi, ventilator yang telah digunakan pada pesakit tersebut ialah sebanyak pada hari ini 452 kes yang menggunakan bantuan pernafasan. Jadi ini adalah katil-katil ICU yang digunakan, dan kedudukan katil ICU yang telah digunakan setakat ini penggunaannya adalah sebanyak 97%. KKM juga merekodkan 905 kes purata yang dirawat di unit rawatan rapi ICU, meningkat 3.9% berbanding minggu sebelumnya. Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 ni. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Bekalan barangan keperluan asas amat penting bagi memastikan kelangsungan hidup masyarakat, terutama ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP memainkan peranan besar memastikannya mencukupi menerusi operasi-operasi yang dijalankan. Wartawan Nur Akila Arbain di Johor berpeluang meninjau dan turut serta dalam salah satu operasi berkenaan. Pemeriksaan dan pemantauan berterusan oleh KPDN-HEP Johor tidak lain tidak bukan bagi memastikan barangan keperluan asas mencukupi di pasaran, selain memastikan harga barangan dijual dengan harga yang munasabah dan juga stabil sepanjang tempoh penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ketika ini. Menurut pengarah KPDN-HEP Johor, Muhammad Hairul Anwar Bohro, sejak 1 Jun hingga kini, 1,920 premis merangkumi 1,673 peruncit, 219 pemborong dan 28 pengilang telah diperiksa. Pemeriksaan melibatkan 200 penguatkuasa di seluruh negeri. Setakat ini, tiada kompaun dikeluarkan. Namun, 15 notis Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 diserah kepada peruncit serta pemborong minyak masak yang menjual dengan harga tinggi. Serahan notis itu bagi mendapatkan penjelasan dan maklumat kos jualan. Seterusnya, mengelak peniaga mengambil keuntungan tidak munasabah. Tempoh ini juga, kami di Johor mempunyai lebih kurang 280 retailer, dedicated retailer atau peruncit terpilih, dan juga 78 pemborong. Yang mana tadi pemeriksaan, yang ini kami minta peruncit dan pemborong yang terpilih ini menghubungi kami bagi memaklumkan kedudukan bekalan, sama ada mencukupi ataupun ada isu-isu yang berkaitan lah. Yang pentingnya barangan mudah diperolehi
dan tiada kenaikan harga mendadak. Menurut peniaga, barang keperluan asas daripada pembekal mencukupi dan harga diberi munasabah. Bekalan ayam tak adalah mencukupi lah. Banyak lah dia. Kalau pembeli tu kurang lah. Jualan pun memang kurang lah daripada sebelum-sebelum yang ni kan, sebelum lockdown ni. Bekalan so far so good, supplier pun support, dan untuk barang kontrol so far so good lah. Masih kita masih boleh provide tu kita punya requirement lah. Bagi pengguna pula, mereka merancang perbelanjaan dengan baik seperti disarankan kerajaan dan diakui tidak berdepan masalah bekalan barangan keperluan asas. Buat masa sekarang barang masih cukup lah. Tak ada masalah lah lagi. Kita memang jaranglah keluar kalau macam nak belikan ikan ke, kita belilah untuk seminggu sekali ke. Tu je. Ni pun nak beli ikan je lah ni keluar ni. Biasanya saya seminggu sekali lah. Setiap hari Ahad saya akan datang pergi berbelanja lah. So sekarang ni time PKP ni alhamdulillah lah, barangan semua cukup lah, tak ada masalah lah untuk kita family untuk beli barangan, tak ada masalah. Saya rancang 1 minggu sekali lah. Lepas saya kerja hari Senin sampai hari Sabtu. Lepas tu hari Ahad sekali datang lah, sekali pukul 10 pagi datang beli buah dengan ikan. Semua ada, barang semua ada siap. Okey, bagus. KPDN HEP juga menasihatkan peniaga untuk patuh undang-undang perniagaan dan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barang sewenang-wenangnya dalam tempoh PKP 3.0. Sekiranya terdapat salah laku peniaga, pengguna boleh membuat aduan kepada KPDN HEP menerusi talian tertera. Laporan Nur Akila Arba'in, Berita RTM. Jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini akur dengan keputusan kerajaan Malaysia dan Arab Saudi. Walaupun persiapan rapi telah dilaksanakan sejak awal tahun termasuk menerima suntikan 2 dos vaksin COVID-19, namun mereka reda dengan keputusan tersebut demi keselamatan semua pihak. Perasaan tu tentulah sedih, tapi kita reda dan dah well prepared, terutama apabila setiap hari kita tengok trend peningkatan kes agak membimbangkan, terutama selepas Hari Raya Aidilfitri. Selain itu, bila negara-negara jiran seperti Singapura dan Indonesia juga tidak menghantar jemaah haji pada tahun ini, jadi kita dah set our mind untuk terima sebarang kemungkinan. Memanglah siapa pun akan rasa kecewa, kerana itu adalah rukun Islam yang kelima, menunaikan haji. Tetapi kami berdua reda dengan keputusan kerajaan dan mengharapkan untuk tahun depan kami berdua dapat sekali lagi ditawarkan untuk mengerjakan ibadah haji. Dan sama-samalah kita doakan agar kita dipermudahkan untuk tahun depan. Sementara itu, bagi seorang bakal jemaah haji dari Pontian Johor, penangguhan haji tersebut boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan lagi persiapan mereka untuk mengerjakan ibadat tersebut sekiranya terpilih semula pada tahun depan. Dan kebaikan yang saya rasa untuk pihak saya sendiri secara peribadi itu ada hikmahnya untuk lebih bersedia dan menyelesaikan beberapa masalah lah. Contohnya ada anak saya yang nak berkahwin tahun ni, insya-Allah mudah-mudahan. Untuk menunggu tahun depan pun saya rasakan taklah lama, manakala masa sekarang ni bergerak begitu pantas. Jadi insya-Allah kita akan gunakanlah masa ni untuk menunggu pada tahun hadapan, mudah-mudahan dapat pergi dan samping tu dapat buat persediaan yang lebih rapi ya. Kerajaan Arab Saudi telah memutuskan bahawa ibadat haji tahun ini hanya untuk warga tempatan dan penduduk negara lain yang telah berada di dalam negara tersebut, melibatkan 60,000 jemaah sahaja. Baik, untuk perkembangan cuaca di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia, kita bersama dengan Nur Farha Abdul Halim. Silakan Farha.
Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini. Kita perhatikan terlebih dahulu paparan carta angin permukaan di rantau negara kita. Kini menerima tiupan angin dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana kuat, iaitu antara 20 hingga 30 km sejam. Namun begitu, tiupan angin kencang masih lagi merentasi kawasan perairan Phuket dan beberapa kawasan lain di rantau negara kita. Dan Map Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terperingkat kategori pertama bagi kawasan perairan yang telah bertanda kuning ini sehingga 14 Jun 2021. Namun demikian, perairan Phuket masih lagi kekal sehingga 16 Jun 2021. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah sangat berbahaya kepada semua aktiviti perairan termasuklah bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh yang demikian, kami menasihatkan orang awam di luar sana agar tidak turun ke laut buat masa ini kerana ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 3.5 meter di kawasan perairan yang telah dilorotkan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej satelit semasa. Rantau negara kita kini menerima litupan awan ataupun kelompok awan aktif di hampir keseluruhan tempat, terutamanya di bahagian daratan ke semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak. Keadaan litupan awan ini membawa kepada kelembapan yang amat tinggi dan seterusnya mengakibatkan hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di beberapa tempat, termasuklah di negeri Perak, Kelantan, Terengganu, pedalaman negeri Pahang, Johor, negeri Sembilan dan juga pedalaman negeri Selangor termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keadaan hujan lebat ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti, manakala hujan dari ribut peti yang sedang berlaku di pedalaman Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dijangka akan mula reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Untuk Sabah dan Sarawak pula, kelembapan yang tinggi masih lagi tertumpu di Sabah dan dijangkakan akan beransur reda menjelang malam nanti, manakala Sarawak pula menerima hujan dari ribut peti hanya di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman dan dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Sarawak perlukan lebih ramai petugas kesihatan ataupun sukarelawan bagi mencapai sasaran 60,000 dos vaksin sehari. Laporan itu antara tumpuan dari Bumi Kenyalang dan kita terus saja langsung bersama dengan Vanessa Mering. V. Terima kasih Redwin, salam sejahtera dan salam hormat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menerima menghadap pemimpin Parti Komponen Gabungan Parti Sarawak GPS yang diadakan secara maya. Dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini, pengurusi GPS yang juga Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg membentangkan 3 faktor utama memerangi COVID-19 termasuk tindakan kerajaan negeri mempercepatkan sasaran imuniti kelompok melalui program vaksinasi dan akan diselesaikan pada Ogos ini. Selain itu, mewujudkan kerajaan yang kukuh bagi melancarkan pelaksanaan program dan ekonomi COVID-19 serta pelaksanaan pelan keluar pandemik pasca COVID-19.
Turut hadir pada sesi tersebut Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Tan Sri James Jemut Masing, Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian dan Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Sri Tiong King Sing. 3 faktor yang dibentangkan oleh pengerusi GPS itu dipersetujui oleh ketiga-tiga Presiden PRS, SUPP dan PDP. Sarawak menyasarkan suntikan vaksin COVID-19 tidak kurang 60,000 dos sehari. Dengan sasaran terkini itu, Sarawak perlukan lebih ramai petugas atau sukarelawan perubatan seperti doktor, penolong pegawai perubatan, jururawat selain petugas sokongan. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Uga Emas memberitahu Sarawak mula menerima bekalan vaksin yang banyak dan Kerajaan Persekutuan telah memberi komitmen untuk menyalurkan bekalan yang mencukupi untuk kira-kira 2 juta penduduk di negeri ini. We have got the feedback from all the division. Berapa jumlah doktor, I don't have the figure here. Nurses is required and the non-medical people are required. And among those that has the resources are UNIMAS. They have a medical faculty. So is SEGI. They have also a medical faculty. I think there's one nursing home in Sarawak also. So we are sourcing out all this, trying to ensure that our target in Sarawak is we hope to implement at least 60,000 a day. Mengulas tentang proses pemberian vaksin terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman, beliau yakin pendekatan hibrid bagi proses pendaftaran dan pemberian vaksin akan mempercepatkan lagi program imunisasi di Sarawak. Katanya pendekatan hibrid yang menggunakan aplikasi MySejahtera dan manual akan digunakan semasa program outreach ke luar bandar atau program yang menggunakan perkhidmatan udara. Beliau memberitahu pemberita semasa membuat tinjauan ke pusat pemberian vaksin di Dewan Suara Seri Aman hari ini. Seramai 372 orang warga emas di Bintangor telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bintangor. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hing, meskipun menghadapi masalah pergerakan, namun ramai warga emas tetap hadir untuk menerima vaksin berkenaan. Datuk Ding berkata semangat yang dipamerkan oleh warga emas ini harus dicontohi demi menjaga kesejahteraan dan kesihatan ahli keluarga daripada wabak COVID-19. Katanya kerjasama cekap antara kaki tangan Kementerian Kesihatan dan pejabat daerah Meradong yang telah menghubungi penerima vaksin turut memudahkan urusan penerima. Beliau juga menyeru warga daerah Meradong yang belum berdaftar untuk menerima vaksin hendaklah berdaftar dengan ketua masyarakat atau melalui aplikasi MySejahtera. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melakukan tinjauan di PPV di Dewan Masyarakat Bintangor. Bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Samalaju hampir selesai diedarkan kepada penduduk di kawasan tersebut, termasuk di kawasan penempatan Sungai Pelan yang baru selesai menjalani perintah kawalan pergerakan diperketat PKPD selama lebih 2 minggu. Walaupun telah menerima bantuan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM semasa tempoh PKPD, pihak Adun Samalaju Majang Renggi tetap menyalurkan bantuan kepada 4,510 ketua isi rumah KIR. Ia meliputi kawasan Sungai Pelan Flat, Setinggan, Sungai Pelan Perumahan dan Sungai Pelan Lot. WB Majang Analingi supaya pemantau kami sudah sekali tahu, sudah 2 kali. Jadi kami tahu pengunduh di tahu 380. Yang nanya dengan kami, bapa penduduk kita, kami akan madah dengannya. Ya, kena madah dengannya. Salah. Jadi apa yang diberinya, kami mengucapkan banyak terima kasih lah di atas sumbangan YB Majang tu. Kerja-kerja penyerahan bakul makanan terus ke rumah ketua kaum dan juga pusat rukun tetangga bagi memudahkan pengedaran oleh jawatan kuasa penduduk mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagi penduduk terjejas ekoran PKP tanpa dapat keluar mencari rezeki, hampir satu bantuan tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan beban penduduk.
Jadi bisik ke bala kedua tadi nak sempat. Nyangka bala kedua tu ya bisik tinggal, nyangka Dudi nanti 2-3 hari ketuk kenyam pergi lah lusak kini. Jadi aku tu ngari ke kami hari Sungai Pelan, ngari ke mereka terima kasih ya ngagai WB yang berhormat Encik Majalanggi. Kau semua ngagai mereka terima kasih ngagai Ketua Menteri kita Abang Jo ya kurang mereka kita bantuan Sarawak ku sayang. Kawasan Dun Semelaju setakat ini telah mengedarkan bakul makanan kepada 9,240 KIR. Pihak mereka masih mengesan KIR yang tercicir dalam senarai yang diserahkan kepada Pusat Khidmat Dun Semelaju. Polis Sarawak menahan 41 individu di daerah Kuching dan Pedawan atas pelbagai kesalahan dadah di bawah operasi khas iaitu Ops Parti Liar yang dilaksanakan sejak 29 Mei lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata penahanan individu terbabit dilakukan menerusi 6 serbuan di kediaman serta sebuah pusat hiburan. Di manakah pusat-pusat hiburan tidak dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh ini dan Train Penjagaan Harga dan Dadah telah bersuka kepada penganjuran parti-parti liar yang diadakan secara private di kediaman-kediaman bagi mengelakkan dikesan oleh pihak berkuasa. Namun JSJN PK Sarawak telah berjaya mengesan beberapa lokasi yang dikenal pasti sebagai tempat penganjuran private parti tersebut. Beliau berkata kesemua individu yang ditahan berumur lingkungan 18 hingga 42 tahun dengan 10 orang daripada mereka merupakan bukan warga negara Malaysia. Dato' Aidi menambah dalam kesemua serbuan berkenaan, polis turut merampas pelbagai jenis dadah terdiri daripada 2 biji pil ekstasi, ketamin seberat 9.5 gram, 3 biji pil Eramin 5 dan 409.65 gram serbuk jus campuran ekstasi. Kesemua dadah tersebut dianggap bernilai RM7,000 yang mampu menampung sehingga 105 orang penagih. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B, Seksyen 39A, Kurungan 2, Seksyen 12, Kurungan 2 dan Seksyen 15, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Dato' Aidi berkata demikian pada sidang media di Kuching. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V untuk laporan dari Sarawak itu tadi. Sebelum kita bersama dengan Syaril Zamawang di RTM Kota Kinabalu untuk laporan langsung dari Sabah. Antara tumpuannya, masyarakat di negeri itu disaran derma darah bagi pastikan bekalan pesakit sentiasa mencukupi. Silakan Syah. Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat di negeri ini digesa menderma darah bagi memastikan bekalan untuk pesakit memerlukan sentiasa mencukupi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, bantuan masyarakat penting susulan keterbatasan pergerakan akibat penularan COVID-19 menyebabkan kekurangan penderma sekaligus memberi impak kepada bekalan darah. Sambil menyifatkan penderma darah sebagai wira, Dato' Haji J menyeru orang ramai untuk sama-sama berganding bahu menderma bagi menyelamatkan nyawa insan lain. Demikian nyatakan dalam perkongsian di laman Facebook beliau sempena sambutan Hari Derma Darah Sedunia bertemakan Derma Darah Teruskan Nadi Kehidupan yang disambut pada 14 Jun setiap tahun. Bersempena sambutan ini juga Hospital Queen Elizabeth HQE 2 mengadakan kempen derma darah yang menyasarkan 100 pain darah di bangunan hospital berkenaan di Kota Kinabalu. Ia mendapat sambutan baik masyarakat yang menyifatkannya satu amalan mulia. Kalau derma ni sebenarnya saya rasa baguslah, so kita bantu orang lain kan. Jadi satu pain tu kita boleh selamatkan 3 nyawa. Jadi selain daripada menderma, kita pun dapat pahala jugalah, so bantu orang lain. Perasaan dia ada rasa kepuasan sebab dapat bantu orang lah. Dari sudut yang lain sebab bukan semua orang kan boleh menderma. Jadi kita rasa macam terpanggil jugalah untuk menderma. Ini kali pertama saya menderma, tapi saya pernah cuba 2 kali. Kali ini baru dapat. Marilah kita ramai-ramai menderma darah. Mungkin kita tak dapat sumbang dari segi keuangan, tapi derma darah pun bawa kebaikan kepada kita semualah. Saya penerima vaksin dan kami sudah komplit 2 dos. Tiada ragu-ragu dan saya sangat seru kepada semua untuk menderma kerana musim pandemik ni kita kekurangan darah ya di Blood Bank Hospital. Jadi kita kena ingat
pesakit tidak akan pandai habis, tapi darah pandai habis. Alhamdulillah ini kali ketiga sudahlah. Saya menyeru kepada orang ramai di luar sana untuk teruskan menderma darah. Yang baru mau menderma darah, saya nasihatkan cubalah menderma darah sebab tidak perlu takut pun untuk derma darah. Jangan risau. Dalam pada itu, jurucakap daripada Jabatan Perubatan Transfusi HQE2 memberitahu penderma darah amat diperlukan ketika ini memandangkan permintaan tinggi terutama bagi keperluan pesakit thalassemia. Pesakit darah tinggi dan kencing manis juga boleh menderma dengan syarat tertentu, manakala penerima vaksin COVID-19 pula boleh berbuat demikian 7 hari selepas menerima suntikan. Orang ramai tidak perlu risau kerana proses menderma darah dijalankan mengikut prosedur operasi standard SOP ketat demi keselamatan semua. Kami dari Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sabah mengucapkan Selamat Hari Penderma Darah Sedunia 2021. Give blood and keep the world beating. Universiti Malaysia Sabah UMS menjadi Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA pertama di Sabah. Dijadikan pusat pemberian vaksin PPV bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Sebagai permulaan, PPV UMS yang mula dibuka hari ini menyasarkan 200 dos suntikan sehari atau 1,000 dos suntikan seminggu. Menurut Naib Chancellor UMS, Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin, universiti berkenaan berbangga kerana bakal menjadi PPB kelima dengan keupayaan pemberian 1,000 dos sehari. I think this is the best effort that we have taken untuk UMS membantu negeri Sabah. Sebab kita tidak boleh biarkan ada yang belum divaksin. Sebab yang belum vaksin itu akan membawa penyakit kepada kita. Itu that's the most worry us lah. Kita tidak akan selamat kalau ada orang belum vaksin actually. So this is our contribution. Datuk Dr. Taufik berkata demikian kepada media selepas menjadi individu pertama mendapat suntikan vaksin di PPV UMS. Beliau menjelaskan pada masa ini PPV UMS yang digerakkan oleh tenaga pakar dan kaki tangan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS serta dibantu sukarelawan dalam kalangan pelajar hanya memberikan suntikan vaksin kepada warga universiti terdiri kaki tangan dan keluarga serta pelajar. Untuk ahli-ahli masyarakat yang belum menerima vaksin, yakin dan percaya bahawa lebih baik ada perisai keselamatan daripada langsung tidak memakai perisai keselamatan. Vaksin adalah perisai keselamatan. Saya sebenarnya rasa sangat berbanggalah dan sebenarnya saya pun gemetar sebab ini pertama kali kita akan adakan di tempat kita sendiri dan sangat berbangga disebabkan UMS ini dipilih sebagai salah satu universiti yang akan memberikan kemudahan vaksin kepada bukan saja kepada warga UMS tapi juga kepada masyarakat luar dalam tempoh pemberian vaksin yang telah dijanjikan sebelum ini. Perbuatan yang tidak bertanggungjawab lah. Ya, untuk menyebarkan sesuatu tentang yang encourage orang supaya tidak ambil vaksin kerana it will menghalang orang kata usaha untuk mencapai herd immunity itulah. Pihak UMS komited melengkapkan vaksinasi kepada kira-kira 7 hingga 8,000 pelajar dalam kampus selain akan membantu masyarakat berdekatan. Pengawal media di negeri ini komited dalam usaha memperhebat hebahan mengenai vaksinasi COVID-19 selaras dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Komitmen disuarakan Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Datuk Mugun Tan Vanar kepada RTM di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Mugu, sejak dunia diserang pandemik COVID-19 tahun lalu, pengamal media telah memain peranan menyampaikan maklumat termasuk berkaitan pematuhan prosedur operasi standard SOP selain inisiatif menggalakkan vaksinasi masyarakat. Sabah Media harus memainkan peranan dalam isu untuk membantu kerajaan untuk mendapatkan herd immunity. Selain itu, media juga harus menjadi ejen kesedaran dengan menggalakkan orang ramai untuk mengambil vaksin agar heban tidak tepat ini diatasi. Seiring dengan matlamat PIK mewujudkan imuniti kelompok, pihak media juga tidak lupa menjalankan tanggungjawab mendapatkan vaksinasi. Menurut Datuk Mugu, setakat ini seramai 338 pengamal media di Sabah telah mendapat dos lengkap suntikan vaksin COVID-19. SJM merekodkan seramai 208 ahli dari 20 organisasi setakat April tahun ini. Sikit berita dari Sabah untuk petang ini. Bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Radio Nur Rabin di Angkasa Puri. Win, silakan.
Baik, terima kasih Jam untuk laporan dari Sabah itu tadi. MSUMC Shah Alam bersedia menambah secara berperingkat jumlah dos vaksin dan laporan itu antara perkembangan semasa dari Selangor. Langsung bersama dengan Sam Siasamsi untuk laporannya. Silakan Sam. Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusat Perubatan Management Sains University MSUMC Shah Alam akan menambah secara berperingkat jumlah dos vaksin kepada lebih 2,000 dos sehari. MSUMC adalah salah satu daripada 12 hospital swasta dipilih bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Presiden dan pengasas MSUMC, Profesor Tan Sri Dr. Muhammad Syukri Abu Yazid berkata, sebelum ini MSUMC melaksanakan pemberian 400 dos setiap hari termasuk pada Sabtu dan Ahad kepada warga emas berumur 65 tahun dan ke atas serta mereka yang berisiko tinggi dan orang kurang upaya OKU. Bagaimanapun katanya, bermula 1 Jun lalu, pemberian vaksin ditingkatkan kepada 600 dos sehingga kini. Sebenarnya di MSU Medical Center ini masa kita memulakan pemberian vaksin PPV ini, kita mulakan daripada bulan Mac lagi dulu dan kita telah memberi kepada 10,000 orang penerima setakat ini daripada frontliners, warga emas dan juga golongan-golongan yang sekarang ini. Dan dalam konteks ini kita ingin menambah lagi bantuan kita untuk menyokong program imunisasi kebangsaan ini. Kita telah ingin untuk menambah kadar dosis kita ni daripada 600 kepada 1,000 dan nanti kita ingin tambah lagi kepada 2,000 dengan kerjasama daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Pihaknya juga bercadang mendapatkan kebenaran pihak berkuasa bagi melaksanakan pemberian vaksin secara pandu lalu. MSUMC bakal berperanan untuk membantu kerajaan dalam meningkatkan bilangan penerima vaksin sehingga 150,000 suntikan sehari dalam tempoh 2 bulan akan datang. Dalam pada itu, kaki tangan Barisan Hadapan PPV MSUMC turut menerima barangan keperluan harian. 40 bakul prihatin Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA itu mengandungi barangan seperti minyak masak, gula, beras serta 10 pek barangan makanan dan nutrisi baik. Menurut pemangku Datuk Bandar Shah Alam Muhammad Rashidi Ruslan, penyerahan sumbangan bakul prihatin itu adalah inisiatif MBSA bagi menghargai komitmen kaki tangan Barisan Hadapan PPV di MSUMC dalam menangani penularan pandemik COVID-19. Kita akan bukan hanya sahaja di MSU, kita akan pergi kepada semua pusat pemberian vaksin yang terdapat di kawasan pentadbiran MBSA ini bagi petugas-petugas Barisan Hadapan yang mengendalikan program pemberian vaksin di pusat pemberian vaksin di kawasan pentadbiran Shah Alam ini. Hari ini kita telah memberikan pada 40 yang kaki tangan MSU yang mengendalikan program pemberian vaksin ini dan itu adalah sebagai satu penghargaan MBSA kepada petugas Barisan Hadapan yang mengendalikan program pemberian vaksin di PPV yang ada di kawasan pentadbiran MBSA. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan sumbangan berkenaan. Sumbangan diterima Presiden dan Pengasas MSUMC, Profesor Tan Sri Dr. Muhammad Syukri Abu Yazid. Warga emas merupakan antara golongan paling berisiko mendapat komplikasi jika dijangkiti wabak COVID-19. Justru penjagaan golongan itu khususnya melibatkan pusat penjagaan perlu mematuhi SOP yang ketat bagi mengelak berlaku jangkitan. Pengerusi Pusat Penjagaan Warga Emas Legenda di Klang Selangor, Lutas Sami berkata, beberapa langkah terus dilaksanakan kini bagi membendung sebaran kes jangkitan termasuk melarang pelawat, menyaring mereka dan menetapkan syarat kepada petugas untuk terus berada di lokasi.
Ada seminggu sekali kita ada bagi sanitizer. So kita bersihkan tempat ini, kawasan-kawasan yang luar. Kita bagi kebersihan. Sebab apa? Kita nak ikut arangan daripada Perdana Menteri. So dia kata yang kasih nak SOP, follow SOP kan. So kita akan follow SOP lah. Sementara itu, Pengerusi 99 Kebajikan Insan Selangor, Ali Zakaria berkata, pihaknya akan sentiasa bersedia membantu terutama dalam menyediakan barangan keperluan asas kepada mereka yang memerlukan, terutama sekitar Kelang. InsyaAllah kami akan salurkan bantuan kepada semua mangsa COVID dan bukan orang yang maksud saya yang dah kena COVID lah, yang tengah kuarantin di rumah pun, insyaAllah kalau mereka perlukan bantuan dari segi sumber makanan harian ke apa, insyaAllah kami NGO akan bantulah. Kami akan pergi hantar makanan seperti beras dan barang-barang keperluan harian lah. Beliau yang mewakili Persatuan Badan Bukan Kerajaan NGO Selangor hadir menghulurkan sumbangan berupa barangan keperluan asas dan pakaian kepada Rumah Perlindungan Warga Emas dan Rumah Kanak-kanak Istimewa di daerah Kelang. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Selamat hormat dan jumpa lagi. Ganti sifat untuk penularan tempatan. Saat itu kita mengimpikan kemenangan. Namun, tak seindah impian. Ternyata bukan senang nak menang. Kalau SOP diperkotak-katikkan. Segi perkembangan sukan, hasrat Wan Kuzain Wan Kamal kembali menyarung jersey kebangsaan bukanlah jaminan pemain itu mampu mengesahkan tempat dalam kesebelasan utama Harimau Malaya. Pemerhati sukan Dr. Pekan Ramli berkata isu lebih penting adalah keikhlasan pemain berusia 22 tahun itu untuk menabur bakti kepada tanah air. Kita tidak boleh skeptikal ataupun ragu-ragu dengan niat Wan Kuzain. Walaupun mungkin ada pelbagai tanggapan negatif yang dipertikaikan daripada peminat tentang kesetiaan pemain itu. Apa yang boleh saya katakan, beliau mungkin perlu bersabar sedikit kerana kita ada isu panas sekarang ni. Walaupun isu beliau dengan isu pemain naturalisasi ini tiada berkaitan. Pada 2019, Wan Kuzain pernah dipanggil menyertai skuad Sukan C namun akhirnya tidak menjadi kenyataan kerana masalah dokumentasi. Baik, perkembangan sukan memanah. Atlet negara Muhammad Zarif Shahir Zulkefli akui prestasinya kini semakin positif terutama selepas kempen Piala Asia 2021 di Guangzhou, Korea Selatan yang berakhir minggu lalu. Menurut beliau, biarpun tersingkir awal namun dia tetap berpuas hati dengan persembahan dipamerkan dalam kejohanan tersebut. Muhammad Zarif, 22 tahun, tewas 6-4 kepada pemanah dari Tajikistan, Robert Nam pada pusingan pertama acara recurve individu lelaki selain menyifatkan prestasinya agak cemerlang selepas kali terakhir beraksi di pentas antarabangsa ketika di Piala Asia di Bangkok, Thailand. Dalam pada itu, Muhammad Zarif mengakui terdapat banyak kelemahan perlu diperbaiki, khususnya dari segi teknik panahannya dalam usaha memburu slot Sukan Olimpik Tokyo bulan depan. Baik, laporan tadi menutup berita wilayah untuk edisi hari ini. Terus jaga diri, lindung semua dan amalkan menggunakan aplikasi MySejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu saya, Redovin, salam hormat dan kita jumpa lagi.